Baik. Kita buka majlis dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabil izam sya'ulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh serta berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Alhamdulillah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. Hormati fadil imam kita, tak apa juga, kemudian jawatan kuasa masjid sidang jemaah muslimin muslimat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Ta'ala pada pagi ini untuk sesi kuliah subuh kuliah subuh pertama untuk saya lah. Yang lain dah mula dah, belum juga kuliah selepas PKP dah, COVID ni kan. Nampaknya alhamdulillah lah, perkembangan baik nampaknya kan. Dan masing-masing pun dapat hadir ke masjid. Dan ini adalah kuliah saya yang sepanjang selepas PKP inilah yang keempat ke tiga kuliah maghrib dan ni kuliah subuh. Kuliah subuh. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan perkara ini akan terus salah insya-Allah, keadaan baik insya-Allah. Dan di sepanjang PKP pun saya ada buat sesi-sesi tazkirah lah, secara online kan. Tazkirah online ada berapa siri ke, dalam 20 siri, 20 video lah yang dihasilkan dah. Yang ada happy dapat tengok lah, yang tak ada happy tak dapat dah tengok kan, macam tu. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ni insya-Allah kita sambung kuliah subuh kita, ulasan kata-kata hikmah Syekh Ibn Athaillah Sakandari Syarah Hikam di muka surat berapa Ada buat kitab? Tak ada. Tapi dia beritahu kan?
Tak. Saya dalam jadual tu dibagi 9 bulan. Siapa yang hantar tu? Akmal dia lah yang hantar. 11 bulan. Dia kira dia ambil minggu ni minggu pertama. Macam itulah. Sepatutnya minggu lepas kan saya punya. Macam tu. Sepatutnya minggu lepas. Tapi dia bagi jadual tu minggu ni lah pertama untuk dia sumbuh. Macam tu. Sampai bulan depan mungkin cara biasalah, yang minggu pertama biasa. Sepatutnya minggu dah kedua dah ni. Baik, insyaAllah. Jadi pada subuh ni kita lihat semula pembahasan hari itu berkenaan dengan pasal yang ke berapa ni, ke-10 tak silap saya. Penutup adab murid dan usul kepada makam baka. Adab murid dan sampai ataupun usul kepada makam baka. Baik. Kata-kata hikmah itu disebutkan bahawa pasal ini mengandungi penutup kepada pasal-pasal terdahulu yang mengandungi penjelasan Syekh Ibn Athaillah kepada para murid. Pasal ini mengandungi penutup kepada pasal-pasal terdahulu, banyak pasal-pasal yang sebelum ini yang mengandungi Syekh Ibn Athaillah kepada para muridnya. Para murid mana orang yang berjalanlah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam pasal ini terdapat perbicaraan yang dalam tentang adab seseorang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah ataupun as-sairina ilallah. As-sairina ilallah, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu. As-sair. Jadi Syekh menutupnya dengan perbicaraan tentang makam yang berjaya ditujui oleh orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang telah sampai. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang telah usul ataupun sampai kepada makam baka selepas daripada fana. Makam baka ni makam kekal. Fana ni binasa. Antara makam baka dengan makam fana, mana lebih baik? Mana lebih baik? Baka ke fana? Binasa ke kekal? Binasa ke kekal? Di sini disebut dalam kitab ini, mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang telah usul atau sampai kepada makam al-baqa selepas makam fana. Jadi mana lebih baik antara makam fana ataupun makam baqa? Yang baik ialah makam baqa berbanding dengan makam fana. Makam fana ni makam binasa. Kalau orang kan ada orang sufi dia kata, aku dah fana dah ni kan. Dah fana dah ni. Jadi mana lebih baik? Baik. Jadi dalam bab sufi sebenarnya pun dalam bab tauhid pun dibahas juga berkenaan makam baqa dengan makam fana ini. Makam fana ialah, apa dikatakan makam fana? Makam fana ialah memandang dan musyahadah akan yang 4 perkara. Pertama, tauhid af'al. Kedua, tauhid asma. Ketiga, tauhid sifat. Empat, memandang ataupun musyahadah punya perkara. Pertama, tauhid af'al. Tauhid ataupun mengesa ta'ala. Kedua, tauhid asma. Kan, mentauhidkan nama-nama Allah Ta'ala, mentauhidkan nama Allah. Tiga, tauhid sifat, mentauhidkan, mengesakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat iaitu tauhid zat, mengesakan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang sampai pada makam baqa ini ialah satu makam yang tinggilah. Kalau sebut dalam kitab Durrun Nafis, dalam kitab Durrun Nafis, kitab jawi nama yang Muhammad Nafis Ibni Idris Al-Banjari rahimahullah ta'ala, disebut di situ bahawa apakah dikatakan tauhid af'al. Yang dikatakan tauhid af'al ialah bahawa
dipandangnya dan syuhudnya dan dilihatnya dengan mata kepalanya dan dengan mata hatinya bahawa segala perbuatan itu terbit ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membangsakan kepada yang lain daripada Allah Taala secara majas, bukan pada hakikat. Kerana hakikat sekalian perbuatan itu daripada perbuatan Allah Taala juga, sama ada dirinya atau lainnya, sama ada dengan mubasyirat atau tulidat. Mana mubasyirat ialah yang berserta dengan kudrat yang baru, seperti gerak kalam, gerak pena pada tangan orang yang menyurat, ataupun tulat ataupun taulat. Ini yang jadi daripada perbuatan yang mubasyirat tadi, seperti jatuh batu pada tangan orang yang melempar. Okey, itu dikatakan tafwid afal. Tafwid afal pada ringkasnya dipandangnya dan syuhudnya dan dilihatnya dengan mata kepalanya bahawa segala perbuatan itu terbitnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perbuatan hamba terbit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan sebagai tauhid af'al. Kemudian bagaimana pula tauhid sifat? Tauhid sifat pula ialah bahawa dipandangnya dengan mata kepalanya dan dengan syuhudnya dan mata hatinya bahawa segala asma', segala nama-nama sekaliannya kembalinya kepada asma' Allah Ta'ala, kepada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni segala yang bernama di dalam alam ini sekaliannya menzahirkan nama kepada wujud musamma, menzahirkan kepada nama wujudnya musamma, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiada yang mawjud itu pada hakikatnya sendirinya, hanya Allah Ta'ala sahaja. Hakikat yang wujud itu ialah Allah Ta'ala juga dengan sendirinya. Dan wujud segala alam ini hanya sebagai khayali saja, khayalan ataupun waham juga, dengan nisbahkan kepada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nisbahkan kepada wujud Allah. Itu dikatakan tauhid asma', sebut dalam kitab Durrun Nafis. Baik, kemudian tauhid zat, tauhid sifat pula. Baik, macam mana dikatakan tauhid sifat? Tauhid sifat pula bahawa engkau pandang dan engkau syuhud dengan mata hatimu dan etikadmu bahawa segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya itu, iaitulah seperti kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, sekaliannya itu ialah sifat-sifat Allah Ta'ala, kerana tiada ada zat yang bersifat dengan sifat yang itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Dan dibangsakan segala sifat itu kepada makhluk itu dengan jalan majazi juga, secara majaz sahaja. Hakikat sebenarnya ialah terbitnya daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tauhid zat. Tauhid zat ialah satu sifat ataupun makam yang paling tinggi daripada segala makam-makam. Makam tauhid af'al tadi, tauhid sifat, tauhid asma'. Jadi tauhid zat ialah tauhid, iaitulah mengesakan Allah Ta'ala, dan makam ialah setinggi-tinggi makam, tiada lagi makam yang di atas daripada makam ini, dan tiada sampai oleh pengetahuan kita kepada makam ini. Dan makam ini adalah satu makam yang tinggi yang tidak boleh capai melainkan kepada orang yang arif billah, orang yang arif kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Sabda Nabi SAW, kullukum fi zatillahi ahmakun. Sekalian kamu, setiap kamu pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dapat ia akan dia. Hakikatnya kita tidak dapat mencapai kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan sebagai makam baqa, makam kekal. Makam fana tadi, makam fana ialah memandang dan mensyahadah akan yang empat perkara tadi. Pertama tauhid af'al, ketiga tauhid sifat, ketiga tauhid zat.
Kemudian bagaimana pula dengan makam baka? Makam baka ini dua perkara sahaja. Pertama, syuhud kasrah bi wahdah dan syuhud wahdah bi kasrah. Penyaksian banyak pada yang satu dan penyaksian satu pada benda yang banyak. Tauhid kasrah bi wahdah, tauhid wahdah bil kasrah. Pandang yang banyak pada yang satu dan pandang yang satu pada benda. Bermula makam baka itu terlebih mulia dan terlebih tinggi daripada makam fana, kerana makam fana itu ialah makam binasa dan hilang di bawah ahadiyah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan makam baka ialah makam yang tetap dan kekal dalam wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Pula pendapat menyatakan di sebelah kita ini ada satu lagi makam yang paling tinggi, iaitu makam tajalli. Makam tajalli adalah makam yang lebih tinggi daripada makam baka dan juga makam fana. Allah alam, itu yang disebut dalam kitab Durrun Nafis lah. Baik, insya-Allah. Jalan tak? Mam, jalan. Video. Okey. Insya-Allah. Kat sini ni macam berpusing-pusing je. Boleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita kembali pada kitab Syarah Hikam tadi. Jadi maka mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang telah usul ataupun sampai kepada makam baka selepas daripada makam fana. Jadi bila sampai kepada bab ini, maka seolah orang itu telah sampai kepada makam baka selepas daripada makam fana. Jadi penjelasan lanjut adalah sebut dalam kitab ini. Dia kata, disebut oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, mata talabta iwadan ala amalin tulibat biwujudis sidqi fih wa yakfi al-muriba wijdanus salamah. Maksudnya apabila anda menuntut ganti atas sesuatu amalan, maka anda dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam amalan itu. Cukuplah bagi orang yang bukan keselamatan. Apa maksudnya kata-kata hikmah ini? Ulang semula. Apabila anda menuntut ganti rugi atas sesuatu amalan, maka anda dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam amalan tersebut. Cukuplah bagi orang yang bimbang jika menemukan keselamatan. Apa maksudnya tuan-tuan? Baik, maksud daripada kata-kata hikmah ini, pada asalnya manusia dituntut beramal tanpa melihat kepada amalan. Pada asalnya kita dituntut beramal tanpa melihat kepada amalan kita. Kesempurnaan itu memohon ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas amalan yang dilakukannya. Sebaliknya ia beramal semata-mata kerana melaksanakan ubudiyah, kehambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya kita jangan menuntut apa-apalah. Walaupun di segi hukum syaraknya kan kita digalakkan kata beramal untuk meraih pahala-pahala kan. Kalau boleh pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan mengaji, baca Quran dan sebagainya kan, bersedekah, besar pahalanya di bulan Ramadan. Kalau sebut dalam kitab Hikam ini, Syarah Hikam, dia kata pada asalnya manusia dituntut beramal untuk tanpa melihat kepada amalan. Kesempurnaan itu ialah seseorang yang tidak memohon ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas amalan yang dilakukannya. Sebaliknya semata-mata kerana melaksanakan ubudiyah, kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu kan sunatullah, dan dia tetap memberikan ganjaran kepada hamba-Nya yang beramal. Allah Taala menyebut dalam Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu kerjakan, apa kerja yang kamu belanjakan, maka dia akan menggantikannya semula untuk kamu, kata Allah.
Apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita belanjakan, maka Allah Ta'ala akan memberikan balasan, gantilah di atas amalan yang kita lakukan. Betul tak? Itu di segi hukum zahirnya memang Allah Ta'ala bagilah pada kita. Kita dah bekerja kan, orang yang bekerja sudah tentu akan mendapat upah lah kan. Sesiapa saja yang bekerja sepatutnya mendapat upah. Kalau tak dapat upah, macam mana kita nak mengurus kehidupan kita? Tidak ada upah, tidak ada gaji, tidak ada allowance ya. So macam imam tak ada allowance macam mana? Kau kat molosang kan, molosang kan, bila nak masuk kan, mengajar tak masuk allowance, dah molosang kan, bila dapat kan. Baik, asyik telefon dia. Baik, bila nak dapat. Baik. Tapi kalau sudut, kata kalau kita fikir daripada sudut sufi kan, daripada sudut tasawuf kan, sepatutnya kita tak perlulah nak meminta apa-apa. Para nabi dan para rasul contoh dalam bab berdakwah, mereka tak meminta balasan apa-apa. In ajriya illa min rabbil alamin. Tidak ada balasan melainkan balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menuntut apa balasan. Aku hanya banyakkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebut dalam kitab ini di bahagian bawah dia kata, orang yang meminta pahala di atas amalannya berarti dia ragu terhadap janji Allah. Dia kata, siapa yang meminta pahala daripada amalannya berarti dia ragu terhadap janji Allah. Bagi orang yang ragu seperti ini, diberi ke Allah Subhanahu wa taala, dan itu saja yang sudah cukup. Bagi orang yang ragu seperti ini, diberi keselamatan daripada murka Allah Ta'ala, dan itu saja pun sudah cukup. Yang terpenting bagi kita beramal dengan bersungguh-sungguh hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita beramal kerana kepentingan nafsu, baik urusan dengan dunia maupun akhirat. Memang berdoa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu. Tetapi permohonan dan doa itu jangan dihubungkan dengan amalan. Sebaliknya hendaklah berdoa dengan semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dalam bab berdoa, kita berdoa semata-mata kerana Allah. Jangan kerana amalan kita buat tadi. Ya Allah tu, dengan amalan aku buat ni, ya Allah kau perkenankanlah doa aku. Ya Allah dengan sembahyang tasbih ni yang banyak aku sembahyang ni kan, dengan 360 tasbih aku baca dalam sembahyang ni, ya Allah kau perkenankanlah doa aku ya Allah kan. Ini contohlah. Kata musannaf, kata muallif pengarang kitab ini, iaitulah Syekh Said Awu yang mengarang kitab syarahkan kitab Syekh Ibn Ta'ilah ini. Dia kata janganlah permohonan doa kita itu dihubungkan dengan amalan kita. Sebaliknya hendaklah kita berdoa semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Macam tu. Tapi kalau dengan amalan kita boleh ke? Boleh juga. Dan kita tak ditegah bertawassul pun dengan amalan soleh. Seperti contoh 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua tu kan. 3 orang lelaki terperangkap dalam gua. Kemudian mereka pintu gua tertutup dan mereka tak boleh keluar. Jadi akhirnya mereka bertawassul dengan amalan soleh masing-masing. Lelaki pertama bertawassul dulu dengan amalan soleh dia, dengan dia buat baik kepada ibu bapa dia. Lelaki yang kedua amalan soleh dengan seorang berkenaan dengan amal solehnya, tak jadi berzina dengan. Dan lelaki yang ketiga itu mengerjakan amalan solehnya dengan dia dia menyerahkan semua binatang-binatang ternakan, hasil daripada duit yang ditinggalkan oleh pekerja itu. Jadi duit itu digunakan untuk dilaburkan, dibeli binatang ternakan. Akhirnya binatang ternakan itu membiak. Akhirnya kemudian lelaki itu datang semula, yang dah pergi datang balik, minta semula upah dia, tutup upah dia balik. Maka lelaki tuan upah tu dia kata,
tuan yang bagi dia pekerjaan tu dulu. Dia kata, tengoklah pada binatang-binatang yang banyak tu, itulah upah kamu. Maka di bawah selah kata ni, kalau bawa lah trader, angkatlah semua binatang-binatang tu masuk dalam trader, lepas tu cabut buat lagi, kan? Tanpa mengucapkan terima kasih apa pun. Jadi lelaki ketiga tu, itulah amalan solehku, dia kata. Maka pintu gua pun terbuka lah akhir dia. Nampak tak? Hasil amalan soleh ketiga-tiga orang lelaki tersebut, nampak? So maknanya bertawasul dengan amalan soleh bolehlah. Betul juga kalau kita berdoa tadi, kita kaitkan dengan bacaan zikir-zikir kita yang kita baca, doa-doa yang kita baca, kemudian kata ayat Quran ke apa kita baca, sedekah dan sebagainya. Kita dalam doa tu kita sebut sekali, adakah menjadi kesalahan? Tidak menjadi kesalahan pun, cuma kurang adab lah, kurang adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa? Kerana kita mengaitkan amalan soleh kita dengan doa kita. Macam tu. Baik, seterusnya, adab anda ialah melihat seolah-olah amalan anda itu ditolak. Dia kata, adab anda ialah melihat seolah amalan kita itu ditolak, bahkan anda takut kepada balasan. Kerana orang yang melakukan amalan dan kadar riak, bukan sahaja ditolak amalan yang dilakukan olehnya, bahkan juga dikenakan balasan kerana melakukannya dalam bentuk sedemikian rupa. Kata musannaf, kata musannaf, adab anda ialah melihat seolah amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita anggaplah amalan kita ni kecil sangatlah, kecil sangat pun, amalan tak banyak pun. Walaupun kita infak mungkin Ramadan ni ataupun Ramadan ke, ataupun gaya haji ni kita bagilah 10 ekor lembu, kan? Kita bagi 10 ekor lembu untuk dikorbankan. Walaupun dari segi pandangan manusia banyak 10 ekor lembu, tapi daripada sudut pandangan orang yang berkorban, jangan kita anggap tu banyak. Tak banyak pun. Tak banyak pun kalau dibandingkan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat-nikmat yang kita dapat setiap hari. Nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat mata, nikmat telinga, kan? Nikmat kaki yang boleh melangkah berjalan dan sebagainya. Pelbagai nikmat yang kita nak bandingkan memang tak terbayarlah dengan 10 ekor itu. 10 ekor lembu yang kita korbankan, ataupun mungkin 100 ekor lembu yang kita korbankan. Sama di Malaysia 100 ekor, di Malaysia 10 ekor, di Kamboja 10 ekor, di Afrika 10 ekor, tak, di Syria 10 ekor. 10 ekor sampai 100 ekor lah jumlah sebenarnya. Jadi kalau mungkin daripada sudut pandangan manusia, banyak 100 ekor lembu dikorbankan, seorang dia seorang aja. Jadi kita jangan memandang begitu. Bagi orang yang berkorban, jangan memandang itu sebenarnya adalah sangat kecil dah pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala sediakan bagi pada kita setiap hari. Banyak sangat. Baik, kita kembali pada tadi. Ini dibuktikan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW memberitahu kepada saya, kata Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun menemui hamba-hambanya pada hari kiamat bagi menghukum antara mereka. Allah Ta'ala akan turun besok ataupun hadir, kan, di hadapan manusia di padang mahsyar bagi menghukum antara manusia segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ketika dunia. Setiap umat akan melutut pada masa tersebut. Orang yang pertama sekali diseru pada hari tersebut ialah lelaki yang mengumpulkan Quran. Maksud mengumpulkan Quran, orang yang banyak baca Quran ketika dalam dunia. Kemudian dipanggil juga lelaki yang berperang pada jalan Allah. Dan yang ketiga, lelaki yang mempunyai harta yang banyak. Lalu Allah Ta'ala pun berkata kepada yang pertama, lelaki pertama pembaca Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Bukankah aku telah mengajar
apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku. Kata Allah Ta'ala, bukankah aku telah mengajar anda apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Maka jawab lelaki itu, ya wahai Allah, ya wahai Tuhanku. Dan Allah Ta'ala berkata lagi, apa yang anda lakukan terhadap ilmu yang anda peroleh itu? Jawabnya, saya bangun di waktu malam untuk baca Quran, ya Allah. Itu mana habis masanya banyak digunakan untuk membaca Quran. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, anda pembohong. Dia kata, anda berdusta. Lalu para malaikat pun menyatakan, anda juga pendusta, anda pendusta. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sebagai seorang yang qari, dan anda telah dipanggil mengikut apa yang anda inginkan ketika hidup dalam dunia dahulu. Nampak? Mana dalam dia bab-bab mengaji ni ada perasaan riak dia, kan? Ada perasaan sum'ah dia, ada perasaan ego dia dan sebagainya, kan? Nak tunjuk-tunjuk ke orang lain. Ngaji jugalah, ngajar jugalah, kan? Baca jugalah. Tapi ada terselit di hujung tu perasaan ego, sombong, kan? Nak menuju pada orang lain dan sebagainya, mana dia tidak buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu laki pertama. Setelah itu laki yang kedua pula. Laki kedua ni punya harta yang banyak, lalu dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, bukankah aku telah memberi kelampangan kepada anda sehingga ke tahap aku tidak lagi membiarkan anda hidup meminta sedekah daripada orang lain. Kata Allah, aku dah bagi nikmat yang banyak pada kamu ini, sehingga kamu hidup senang lenang dan kamu tidak jadi peminta sedekah, tak perlu minta pada orang lain. Macam itulah. Kemudian apa jawab lelaki itu? Benar ya Allah, ya Allah. Setelah Allah Ta'ala berfirman kepada dia, apa lagi dia kata, apakah yang anda lakukan terhadap harta yang telah aku anugerahkan kepada anda itu? Kata Allah, apa yang kamu gunakan untuk harta itu? Lalu dijawab, saya menghubungkan tali silaturahim, saya hubungkan tali silaturahim, dan saya juga rajin bersedekah. Jadilah jawabnya. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada dia, oh, Masya Allah, anda sebenarnya pendusta. Lalu malaikat pun berkata, anda pendusta. Malaikat pun sokong, kau pendusta. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, bahkan anda ingin supaya dijadikan sebagai seorang yang dermawan, dan apa yang dicita-citakan pada anda itu telah berjaya anda capai ketika hidup dalam dunia. Nampak? Dengan harta yang banyak tu, dia bagi sumbangan sana, sumbangan sini, semuanya kena riak, nak tunjuk-tunjuk ke orang lain. Tidak ada niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bahayalah. Bukanlah sebuah orang macam tu, kan? Ramai juga yang kerana Allah Ta'ala tak pandang pun, kan? Tak pandang pun. Dan dianggap pemberian tu sikit je. Walaupun pemberian dia banyak pada sudut pandangan manusia, tapi pada sisi dia yang alah, kecil sangatlah semua aku ni. Kalau nak banding dengan segala nikmat-nikmat Allah yang aku dah kecapi selama aku hidup. Berapa tahun dah hidup? 50 tahun, 60 tahun hidup. Kemudian berbagai gelaran pula dapat, kan? Gelaran Tan Sri, gelaran tu, gelaran ni, macam-macam gelaran yang manusia bagilah. Manusia bagi gelaran tersebut. Macam tu. Yang berjihad pada Allah Ta'ala pula dipanggil. Lelaki ketiga, orang yang selalu berjihad pada jalan Allah, dipanggil, dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada dia, apakah tujuan anda berperang, wahai si Mamat, wahai si Ali? Dia kata, apa kamu dulu hidup dalam dunia, apa tujuan kamu pergi perang? Lalu dijawab, saya telah perintahkan berjihad pada jalan-Mu ya Allah, kerana saya melakukan jihad dan akhirnya saya terbunuh. Kan, pada jalan Allah, dia kata. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dia kata, anda pembohong, anda pendusta.
Malaikat pun kata juga, sokong, kata Allah, anda pendusta, anda pembohong. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, bahkan anda ingin supaya dikatakan sebagai seorang yang berani, dan hasrat ini berjaya anda capai. Bahkan kau pergi perang dulu kerana supaya nak digelar sebagai pemberani, orang yang gagah perkasa, betul tak? Sehingga kan bila perang tu banyak musuh yang mati di tangan anda, disebabkan oleh kegagahan, keberanian yang anda ada. Jadi seterusnya Allah Ta'ala berkata, bahkan anda ingin supaya dikatakan sebagai orang yang berani, dan hasrat anda itu telah berjaya dicapai ketika kamu hidup dalam dunia, dan orang semua melabelkan engkau sebagai pembani, seorang pemberani. Wah, dia tu memang gagah lah, memang gagah, memang kuat. Sekali dia lawan tu 10 orang terpelanting kan. Sekali dia bergusti tu, kalau 10 orang hadap dia, 10 tercampak kan, ataupun 10 mati pelimpang kan. Dia mendapat gelaran itulah ketika hidup dalam dunia. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul kedua lutut saya, kata Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, adalah makhluk yang pertama yang merasa azab api neraka pada hari kiamat. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmizi dan dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dan juga An-Nasa'i. Masya Allah. Ini hadis berkenaan dengan sifat riak lah, riak yang ujub kan, dan ada dalam hati manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membesarkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan-amalan soleh kita. Walaupun tak banyak, kadang-kadang kita bersedekah, tak banyak kita baca Quran pun, yang kita kadang-kadang lebih banyak mengumpat kan. Kita kadang lebih suka mengumpat, cerita hal itu, cerita hal ini, cerita orang dan sebagainya. Jadi banyakkanlah diri kita ini muhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi anda berhak mendapat pahala. Anda berkata bersanad lagi, anda berhak mendapat pahala apabila anda benar dalam amalan yang anda lakukan. Tetapi persoalannya, siapa yang menjamin anda benar di dalam setiap amalan yang anda lakukan? Jadi dari segi sudut pahala memang kita berhak mendapat pahala kan? Cuma daripada sudut keikhlasan, siapa yang berani katakan kita ni 100% ikhlas? Kan? Siapa yang berani menyatakan? Kawan kita ke yang berani menyatakan, atau kita sendiri menyatakan? Banyak kita kan, kadang-kadang kita sendiri menyatakan ikhlas 100%. Tapi malaikat tak tanya lagi ni. Allah Ta'ala kita tak tanya lagi macam mana, adakah si Ali ini benar-benar ikhlas 100%? Macam tu. Jadi sehubungan itu Syekh Ibn Athaillah menyatakan, wa yakfil muriba wijdanus salamah. Wa yakfil muriba wijdanus salamah. Cukuplah bagi orang yang bimbang jika menemukan keselamatan. Apabila tindak tanduk manusia menjadi perkara yang boleh menimbulkan keraguan, cukuplah baginya menyerahkan diri kepada Allah. Itu maksudnya. Wa yakfil muriba wijdanus salamah. Cukuplah bagi orang yang berimbang jika menemukan keselamatan. Manusia menjadi perkara yang boleh menimbulkan keraguan, cukuplah baginya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah kepada anda beramal dengan amalan soleh tanpa mengiktikadkan anda telah melakukan sesuatu amalan yang berhak anda memperoleh sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu boleh jadi amalan yang anda lakukan dengan unsur riya. Siapa tahu? Memang daripada sudut pandangan orang yang bekerja berhak mendapat upah. Bekerja lah. Kita amalan macam kita bekerja dengan majikan kita Allah. Jadi kita layak mendapat upah kalau kita bekerja. Apalagi kerja pula orang kata tepat masa. Macam kerja pejabat lah kan, paskat tu pukul berapa? Kemudian balik dia rumah, balik pula waktu pejabat pun paskat pukul berapa, tepat masa dia. Dan waktu bekerja pun kita tak, orang kata tak curi tulang.
Bekerja tak cuci tulang. Bekerja dengan setekun-tekun bekerja. Macam tu. Serius bekerja kan? Tak ada sambil bekerja tu WhatsApp sana, WhatsApp sini, tengok tu, tengok ini kan. Memang bekerja tekun betul-betul lah. Orang yang bekerja tekun macam tu memang berhak mendapat upah lah daripada majikan dia. Itulah kita beramal kerana Allah Ta'ala kan, berhak mendapat upah. Tapi kita daripada sudut tasawuf, jangan kita pandang kepada upah itu. Kenapa? Kerana sebenarnya kita tidak berhak pun mendapat upah. Kenapa? Kerana amalan yang kita buat itu, kekuatan yang kita ada pun Allah Ta'ala yang bagi. Macam itulah. Kekuatan yang kita beramal ni, siapa bagi kekuatan? Allah kan? Allah bagi kekuatan pada kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan pada kita, macam mana kita nak beramal? Kesihatan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kesihatan, macam mana kita nak beramal? Nak bergerak pun susah, nak angkat kepala pun susah, makan badan pun tak boleh. Nampak? So sebabnya, itu sebab daripada sudut pandangan tasawuf, kita tidak berhak sebenarnya mendapat apa-apa upah pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, faham kan? Kemudian sebenarnya telah menyatakan la tatlub iwadan ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka minal amali al-kana qabilan. Maksudnya, janganlah anda menuntut ganti atas amalan yang bukan anda yang mengerjakannya. Cukuplah untuk anda sebagai balasan atas amalan itu jika Allah berkenan menerimanya. Maksudnya apa? Sekali lagi ulang. Janganlah anda menuntut ganti atas amalan yang bukan anda mengerjakannya secara hakikatnya. Cukuplah untuk anda sebagai balasan atas amalan itu jika Allah berkenan menerimanya. Cukuplah. Cukup maknanya penting Allah Ta'ala menerima amalan kita itu. Itu sudut pandangan Syekh Ibn Ta'ilah Sakandari. Masalah inilah masalah yang paling penting yang menyebabkan berlakunya perselisihan pendapat di kalangan Ahlussunnah dengan golongan Mu'tazilah, iaitu masalah siapa yang menciptakan perbuatan makhluk. Siapa yang menciptakan perbuatan makhluk? Ahlussunnah, Mu'tazilah berdebat. Kan? Ahlussunnah menyatakan bahawa yang menciptakan perbuatan makhluk ialah Allah Ta'ala sendiri. Ahlussunnah mengakui bahawa Allah yang menciptakan amalan perbuatan hamba-Nya dilakukan oleh hamba. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu khalaq wa ma ta'malun. Allah yang kamu kerjakan. Surah As-Saffat ayat 96. Jadi dalil yang jelas bahawa Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan makhluk dan apa yang kita kerjakan. Sehubungan itu, ibadat dan segala amalan, ketaatan adalah sebenarnya hasil ciptaan Allah. Segala perbuatan baik-baik yang kita buat ni, semua hasilnya daripada ciptaan Allah. Kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk beramal. Pelaku yang hakikatnya sebenarnya adalah Allah. Kenapa? Kerana itu kenapa kita nak menuntut ganti ataupun upah daripada sesuatu amalan yang kita lakukan, yang mana pelaku hakikinya ialah Allah, dan anda bukannya sebenarnya pelaku itu. Masya Allah. Sebenarnya bukan kita yang melakukan. Hakikatnya sebalik tabi ialah Allah. Apa yang anda lakukan itu taklah sahaja. Sebaliknya pelaku hakiki itulah Allah Ta'ala. Yakfi minal jazai alal amali an kana qabilan. Cukuplah untuk anda sebagai balasan atas amalan itu jika Allah Ta'ala menerimanya. So mana kalau Allah Ta'ala, alhamdulillah lah. Macam tu. Nah, 103 bawah ni dia kata, pada hakikatnya Allah lah yang buat amalan itu. Dia yang menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan solat. Dialah yang menggerakkan lisan kita untuk baca Quran. Tubuh kita hanyalah merupakan tempat berlakunya takdir Allah. Tubuh kita ini hanyalah sebagai tempat berlakunya takdir Allah.
Oleh itu tidak sepatutnya kita menuntut ganti balasan daripada amalan kita. Sudah dikira keuntungan satu besar bila mata Allah terima. Kalau mata Allah terima tu merupakan satu keuntungan lah, laba yang sangat besar yang mata Allah beri kita. Okey, itu sajalah tuan-tuan perbincangan pada pagi ini, permulaan kuliah kita selepas PKP ini. Mudah-mudahan sikit kata perkongsian pada pagi insya-Allah akan mendapat keberkatan lah, yang Allah Taala menerima amalan solat kita insya-Allah. Sekian itu saja, insya-Allah akan datang kita sambung lagi. Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wasiyana batanya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala lam ta'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.